Ustaz, Alhamdulillah dapat majlis. Alhamdulillah. Pagi ni kita pergi ke surah baru, surah yang dijanjikan last week kita dengan apa mood Merdeka. Hari ni kita dengan mood Al-Haq. Apa sebenarnya yang Ustaz nak sampaikan? So, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buatan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat baginda dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, apa khabar? Selamat hari kemerdekaan yang ke-66. Terima kasih Ustaz. So hari ini kita nak masuk surah yang baru, surah Haqqah. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69. Surah yang ke-69. So sebelum kita masuk surah Haqqah ni, kita nak tengok juga apa yang diceritakan pada surah sebelum Al-Qalam dan apa yang ada pada surah selepasnya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. So siapa-siapa yang dah ada buku Kompas 114, 114 boleh buka surat 254, iaitu cerita tentang surah Qalam, dan muka surat 256 itu cerita tentang surah Ma'arij. Secara ringkas, kita cuma nak dapatkan gambaran je. Surah ini diapit dengan surah yang bagaimana. Dalam surah Ma'arij, dalam surah Al-Qalam, Allah ceritakan, memperincikan tentang kiamat, terutamanya pada ayat yang ke-42 dan 43. Kan surah Qalam ayat 42, 43. Jom kita tengok apa yang ada pada ayat 42 dan 43. Hari ni di internet slow ke handphone saya punya PC yang slow ni, 42 Sama dan Ustaz. 43. Kat sini pun slow Ustaz, betul tu. So yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu penghadang-penghalang diangkat dan mereka-mereka yang pernah diajak untuk sujud tapi mereka tidak mahu. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka menunjukkan kehinaan dan mereka berada dalam keadaan sangat menghinakan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan mereka pernah mereka pernah diarahkan untuk sujud, diajak untuk sujud, sedangkan pada waktu itu mereka sihat sejahtera, mereka merasa aman damai. Wah, kita dapat merdeka, dapat nikmat keamanan. Arahannya ialah untuk sujud. Faqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sementara selamat, aman damai dah sujud. Sebab waktu keadaan takut, agama ini menawarkan solatul khauf, sembahyang dalam keadaan takut. So, sembahyang tu dilaksanakan waktu berjalan atau berlari
atau dalam apa jua keadaan. Menariknya, dalam keadaan-keadaan ketakutan semacam itu, Allah tidak berarti rukun sembahyang itu perlu dipenuhi. Malah dalam keadaan semacam itu tak mungkin, tak memungkinkan untuk kita meletakkan kepala sujud, meletakkan kepala ke bumi. Sebab nyawa terancam dan bahaya boleh datang bila-bila masa. So itu surah a glimpse, keadaan sewaktu kiamat ataupun pembalasan dalam surah Al-Qalam. Kemudian Allah datangkan perinciannya dengan sangat grafik dalam surah Haqqah. Kemudian ada juga penegasan. Penegasan terhadap mereka yang apa? Kalau yang tadi itu dalam surah Qalam, generally Allah sebut tentang mereka yang enggan sujud. So dalam surah Haqqah Allah perincikan siapa yang enggan sujud ni. Bukan 1-2 kaum, tetapi sekurang-kurangnya 4 ke 5 pihak yang terbabit didatangkan peringatan untuk sujud, tapi mereka tak nak sujud. So itu mungkin antara galakan supaya kita kekal menjaga menjaga kesihatan tubuh badan. Sebab rata-rata bila dah mula berusia, pergerakan tubuh badan kita kadang-kala menghadkan kita untuk sujud. Kan, berapa ramai orang yang semakin menua, solatnya tu hanya solat atas kerusi. Dah tak mampu untuk solat seperti biasa. Dan ada orang yang sudah begitu lama tak meletakkan dahi di atas tanah. Dan itu juga antara motivasi kita untuk kekal jaga tubuh badan, jaga kesihatan. Makan sekadarnya, sekali-sekala McNate itu tak apalah. Tapi kalau tiap-tiap minggu, selain daripada naik kita punya kadar kolesterol, koyak juga poket tu. Kan, sekali pergi 200-300. So, okey, itu antara Haqqah dan Ma'arij. Haqqah dan Qalam. Kemudian, hubungan dengan Ma'arij. Surah Ma'arij melengkapkan lagi gambaran tentang kiamat. Kalau surah Haqqah tu gambaran tentang kiamat sudah begitu grafik. Surah yang ini, surah Ma'arij, apa maksud Ma'arij? Tempat turun naik. Dia melengkapkan lagi gambaran yang terdapat dalam surah Haqqah. Dan menariknya, Syafi'i ni bila dia guna background macam tu, kita terbayang macam dia dah meninggal dan berada di langit. Kan? Macam, dia ni apa? Jesus Christ ke apa? Berada di langit. Tinggal lagi tak ada yang halo tu je. Tak, sebab di belakang macam tu kan. Cuma dalam surah Ma'arij, ada ayat yang Allah kata, biarlah dengan kedegilan mereka, merujuk kepada degilnya kafir Quraisy. Sebab asbab kedegilan itulah mereka bakal dibantai seperti mana dalam surah Haqqah. Asbab kedegilan itulah mereka bakal dibantai seperti mana dalam surah Haqqah. Okey. Dan pernah tak kita fikir, tertanya-tanya, bahawa kenapa sebenarnya Allah boleh sediakan balasan dan ganjaran tu
dalam bentuk selama-lamanya. Sedangkan yang kita usahakan hanya beberapa tahun. Umur kita 60, 70, 80 tahun. Tapi DP ganjaran tu selama-lamanya. Kan pertama itu sangat tidak seimbang. Yang kedua, kenapa Allah tawarkan benda tu? Kan, kenapa Allah tawarkan begitu? Dan kalau ikut kesalahan yang dibuat oleh orang kafir, well, mereka kufur 60-70 tahun. Tapi dibantai selama-lamanya. Kalau tadi jawapannya tanda rahmat Allah, kalau untuk neraka, kan, tanda Allah adil. Buat 70 tahun, dibalas selama-lamanya, itu kan adil. Jeng. Kita, anak kita buat satu kesalahan, lalu kita balas dengan membencinya seluruh hidup dia. Adil gitu. Kan? Anak kita buat satu kesalahan, dan kita hukum dia untuk tak bercakap dengan dia selama-lamanya. Kan? Rupanya, semuanya tertakluk kepada niat. Semuanya tertakluk kepada niat. Apa niat orang beriman? Apa fokus kehidupan orang beriman ni? Dia menunggu-nunggu daripada satu solat ke satu solat yang lain. Menunggu-nunggu untuk sujud. Kalau 70 tahun dia boleh buat macam tu, dan sentiasa setiap hari, dia tidak pernah luput daripada ingatan dia, aku kena solat, aku kena solat, aku kena solat. Kan lepas satu-satu dan tak pernah mengeluh pun. Asyik-asyik solat. Tak, kita tak ada pun rasa macam tu. Dengar je azan, jom. Malah on daily basis. Subuh kita tak pernah mengeluh pun, zuhur tak pernah mengeluh pun. Sedangkan waktu zuhur tu waktu peak, waktu puncak. Asar waktu kita, bateri kita sudah sangat low pun kita hadiri juga. So, Allah lihat 10 tahun aku bagi engkau usia, engkau tetap buat. 20 tahun engkau tetap buat tanpa sebarang apa? Tanpa sebarang rasa malas ke rasa beban, tanpa mengeluh. 20 tahun aku bagi engkau buat, 30 tahun buat. Kalau aku bagi engkau 1000 tahun pun engkau tetap akan buat sebab engkau beriman dan niatmu memang untuk menyembahku. Sebab tu ganjaran syurga selama-lamanya. Kerana komitmen yang kita buat dekat atas dunia. Apa pun berlaku, kita tetap taat. Walau 1000 tahun. So, sama macam kalau kita buat apa? Buat kajian. Kan dalam orang buat kajian ni, profesor, master student, bila buat kajian, dia akan datangkan sampel untuk menyokong kajian dia tu. Dia akan tanya dalam populasi rakyat Malaysia 30 juta, dia tak adalah tanya 30 juta tu. Dia buat sampel. Daripada 30 juta, berapa? 1000 orang untuk komuniti dan kelompok tu. So, daripada sampel tu, dia dapat dapatan, oh begini. So, rupanya hidup kita sementara ni, sampel. Sampel yang Allah nak tengok, kalau 70 tahun kau boleh buat macam tu, lebih lama aku beri, kau tetap akan taat. That's it. Aku bagi kau syurga selama-lamanya. Ini kerana kau buat 70 tahun. Kau tak rasa beban, kau tak mengeluh. Sebaliknya orang yang dimasukkan ke dalam neraka, memang niatnya, walau apa pun berlaku, walau diajak berkali-kali untuk sujud. Surah Qalam tadi kan diajak berkali-kali untuk sujud. Dua ayat berturut-turut. Diajak untuk sujud. Enggan.
Berapa lama masa? 10 tahun diajak, 20 tahun diajak, 30 tahun diajak, 40 tahun diajak, 50 tahun diajak, 70 tahun diajak. That's it. Kalau aku bagi kau 1000 tahun pun, kau takkan mahu kembali. So, nerakalah selama-lamanya. Kan? Sebab tu penting peringatan. Sangat penting peringatan untuk kita. Sebab kadang dalam pada kita dah letak dah niat asal tu. Okey, aku menunggu solat daripada satu waktu ke satu waktu. Tapi kerana lekanya kita dengan dunia, kita sangat perlu kepada ingatan laungan azan. Bila azan dilaungkan, oh, dah masuk waktu lah. Bukan kita tak nak buat. Tapi perlu kepada peringatan tu. Oh, dah masuk waktu. Okey, solat. Kan? Maka tak kala kita menerima teguran, kritikan, itulah bentuk-bentuk peringatan dari Allah. So, kalaulah kita boleh menerima kadar idea itu begitu, maka kita akan tunduk kepada mana-mana teguran, mana-mana kritikan, kerana kita melihatnya sebagai ingatan dari Allah nak kita supaya tidak lalai dan tidak alpa. Gitu. So, barulah kita boleh connect. Oh, kenapa Allah beri selama-lamanya? Kenapa bentuk tu abadan-abada? Maka yang singgah di neraka tu, kenapa dia sementara di neraka? Oh, sebab bila datang, dia tak terus lalai. Tapi ada kalanya dunia dilebihkan. Tapi dia tak lupa pada Tuhan. Dia celup-celup. Dia tidaklah konsisten nak terus buat. Dia kadang buat, kadang tak. Macam itulah. Okay. Kemudian, bila kita menyebut-nyebut nama Allah, contoh melalui tahlil, kan? Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang kita faham daripada kalimah la ilaha illallah ni? Sebab orang dalam surah Ma'arij, orang dalam surah Haqqah, dan kaum dalam surah Qalam, mereka gagal untuk memahami kalimah la ilaha illallah. Kesannya mereka tak sujud. Kesannya mereka tidak sujud. So kalimah la ilaha illallah adalah profiling kepada Allah, mengenali Allah bahawa dia tiada Tuhan yang seumpama dia, tiada Tuhan lain selain daripada dia, dan kalimah itu kalimah yang sangat besar, hanya dengan mengucapkannya boleh masuk syurga. Hanya dengan mengucapkannya boleh masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. So, apa beza la ilaha illallah dengan kalimah yang lain? Contoh, astaghfirullah. Contoh, astaghfirullah. Kadang kalau kita disuruh berzikir, zikir apa yang kita suka dahulukan? Istighfar, Ustaz, kita banyak dosa, istighfar. Tapi rupanya kalimah teragung ialah la ilaha illallah. Kalimah teragung ialah la ilaha illallah. So, apa beza istighfar dengan la ilaha illallah? Bezanya begini. Katalah ada orang kafir yang beristighfar 100 kali. Okay? Ada orang kafir yang beristighfar 100 kali.
Ada nilai tak istighfar tu pada dia? Kenapa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Sebab dia belum mengucap. Dia tak ada iman, dia belum mengucap. Tapi tak kali dia menyebut la ilaha illallah satu kali. Oh, beza kan? Beza. So, memahami zikir kita dengan maknanya, maka dia akan elevate. Dia akan meningkatkan lagi kesungguhan kita, menambahkan lagi kefahaman kita. Okey, jom kita cuba lihat surah Al-Haqqah. Latar belakang dia, dia surah Makkiyah. Dia surah Makkiyah. Dia turun sebelum surah Al-Qalam. Surah sebelum surah Al-Qalam. Turun pada surah yang ke-78. Dan dia turun selepas Allah turunkan surah Mulk. Selepas turun surah Mulk, surah Al-Haqqah. Kemudian, lazimnya surah ini disebut sebagai Al-Haqqah kerana ayat yang pertama, dan majoriti ulama memaksudkan Al-Haqqah sebagai hari kiamat. Tapi towards the end, kita melalui surah ini nanti di hujung, kita akan ada second opinion. Al-Haqqah bukan sekadar merujuk kepada hari kiamat, tapi Al-Haqqah boleh juga dirujuk sebagai Al-Quran itself. Benda yang pasti, benda yang hak datang dari Quran. Dan apa objektif surah ni? Dia menyucikan Allah dari sebarang tuduhan Allah tidak mampu. Terutamanya tuduhan Allah tak mampu nak hidupkan manusia selepas mati. Tuan-puan, tuduhan daripada orang kafir yang berulang-ulang, terutamanya part, kita akan hidup balik ke? Kita boleh hidup, tulang kita dah hancur, lebur macam ni. Dia sama macam kalau anak kita yang baru pandai masak nasi lemak, kemudian dia argue dengan Chef Wan tentang ingredient masak nasi lemak. Kan? Generasi TikTok kan macam tu. Dia dapat 2-3 minit maklumat, lalu dia rasa dunia ni dia punya. Lalu dia berani argue dengan mak dia tentang, mak kalau sakit, sakit kencing manis, mak elok makan ni. Walhal mak dia doktor pakar buah pinggang. Begitulah kita boleh gambarkan walillahil masalul a'la. Allah memberikan contoh yang terbaik. Kita boleh gambarkan how disgrace atau sangat memalukan tindakan mereka untuk mempertikai kekuasaan Allah. Untuk mempertikai kekuasaan Allah. Dan penyakit itu sebenarnya kita warisi dalam keadaan tak sedar. Terutamanya bila kita berulang kali mohon dan belum dapat. Kan? Ada antara kita yang berdoa bertahun-tahun dah tak juga dapat.
So dekat situ apa? Apa yang perlu kita kukuhkan? Terus mengenal Tuhan. Jika tidak akan timbullah keluhan-keluhan. Aku dah doa banyak tahun dah. Belum makbul-makbul. Aku dah doa berkali-kali dah. Tak juga dapat-dapat. So kalau keluhan tu keluar, maksudnya kita masih belum kenal. Belum benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita tak kenal atau kita degil dengan kehendak sendiri. Degil dalam ketidaktahuan. Kan? Katalah Kak Syida nak buat asam pedas. Kak Syida kan orang Melaka? Aku orang mana, Mak? Kak? Tempoyak Ustaz. Dia orang Pahang. Bukan Perak. 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 Katalah Kak Syida nak masak tempoyak. Dan dia nak masak tempoyak tu, dia punya penanda aras, mak Kak Syida punya label masakan. Selalunya anak kan dia punya penanda aras mak dia. Masakan mak tu lah yang paling sedap. Sebab daripada kecil dia memang daripada hasil tangan mak dia. Dia rasa tangan mak orang lain tak sedap, tapi mak dia sedap. So nak masak sampai label masak mak dia. Cuma Kak Syida tak nak ikut resepi mak dia. Dia ikut resepi dia. Tapi nak sama hasil macam mak dia masak. Boleh dapat tak? Tak mungkin. So boleh jadi kalau kita berdoa berkali-kali tak dapat-dapat, bukan Tuhan disalahkan, tapi cara kita berdoa. Tindakan kita terhadap doa tu. Kan? Dan surah ini turun pada fasa kedua. Di antara surah-surah yang terawal turun di Mekah. Menarik bila kita tahu dia turun pada fasa kedua. Sebab surah ini benar-benar memberikan peringatan yang keras kepada kafir Quraisy sebelum mereka terjebak, sebelum mereka terjatuh ke lembah kekufuran, kemusyrikan dengan lebih dalam. Better off beringat dengan peringatan surah Haqqah dan masih ada peluang untuk tarik handbrake dan U-turn. Turun pada awal fasa Mekah. Kerana dalam surah Haqqah ada cerita tentang bagaimana Umar ketika menemui Rasulullah sebelum beliau masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terpana dan tercengang kerana apa yang bermain dekat fikiran dia dijawab secara langsung. Suatu Nabi dapat wahyu surah Haqqah ni. Gitu. Bila kadang kalau anak kita pun rasa kagum dengan mak dia. Belum tanya mak dia dah jawab. Wah, mak hebat betul. Sedangkan sebelum tu, mak dia dah mengintai dah. Dia dah bermonolog. Ni nanti nak jumpa mami, nak minta ni lah, minta aiskrim dengan minta dia masak telur. So, dia datang. Mami dah tahu dah nak apa. Nak aiskrim kan? Sebelum tu, janji nak makan nasi dengan telur kicap kan? Wah, mami, ada mukjizat. Kagum dengan benda tu. Omar, bila dia lalui benda tu, benda yang apa nama? Dia sedang melalui pengalaman diri dia. Apa yang bermain di minda, dijawab secara langsung. Bukankah itu, itu menakjubkan, itu amazing. Itu betul baca fikiran. Kita takkan boleh baca fikiran orang. Kita cuma boleh meneka je, menebak. Meneka. Itu pun salah.
Kadang-kadang isteri kita duk senyum-senyum. Nak gelang emas lah tu. Gelang emas murah tu bang. I nak Thermomix. Sampai sekarang belum dapat Thermomix. Mujur bini aku tak claim lagi Thermomix tu. So jom kita masuk surah Qiyamah. Surah Qiyamah. Kalau dalam Kompas 1/4 ni dibahagikan kepada surah Qiyamah, surah Al-Haq. Kalau dalam 1/4 ni ada tiga pembahagian. Namun kita setelah kita lalui nanti, kita sendiri akan decide berapa pembahagian dalam surah Haqqah ni. Ya, dari tadabbur surah Dukhan lagi belum dapat Thermomix-nya. Dia kata pelan-pelan. Cuma waktu nak beli hari tu, orang rumah saya kata, bang, Thermomix ni untuk orang yang baru nak belajar lah bang. Saya dah expert. Wah, dia cakap macam tu pula. Sebab resepi dia tu macam tak lah bang. Kalau kita makan, dia macam kurang rasa. Sebab orang rumah saya ni, dia kuat rasa garam dia tu. Dia nak makanan dia tu ada rasa masin dia. So, bila dia rasa air tangan orang lain, terasa something wrong. Rasa tawar. Rasa tak cukup kan tak macam masak atas api. Kalau masak rendang tu, rendang tak crispy. Macam tu lah. Bila masa pula rendang crispy kan. So, jom kita tengok Al-Haqqah. Apa maksud Al-Haqqah? Al-Haqqah maksudnya yang berhak. Yang berhak kena pada makhluk. So, kalau kita punya fokus Al-Haqqah tu tuju kepada, kita maknakan Al-Haqqah sebagai hari kiamat, maka ulasan kita akan berkisar tentang hari kiamat. Kan, ulasan kita akan terus tumpu kepada hari kiamat. Sedangkan dalam banyak-banyak peristiwa dalam alam ini, banyak aja perkara yang kita sebut sebagai hak. Kan? Banyak aja benda yang kita kategorikan sebagai hak. Allah itu hak. Hari kiamat tu hak. Quran itu hak. Kan? Kematian itu hak. Benda yang pasti. Benda yang pasti berlaku. So, kita dapatkan dulu idea apa maksud hak. Hak ialah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang akan jadi realiti. Pasti jadi realiti. Dan realiti itu akan memberi impak dan kesan kepada makhluk. Terutamanya manusia. Nabi itu, kewujudan Nabi itu hak. Sunnah-sunnah baginda itu hak. Benda yang pasti. Benda yang realiti. So, sebab tu, para ulama tafsir, mereka sangat cenderung mengatakan Al-Haqqah merujuk kepada kiamat. Itu yang pasti berlaku. Itu yang pasti berlaku. Dan Al-Haqqah juga dalam bentuk ekstrim. Bersangatan. Lebih-lebih lagi bila dia ada syaddah atas qaf tu. Sangat pasti berlaku. Bila sebut tentang benda yang realiti, benda yang realiti, setiap kita akan melihat alam ini dengan realiti berbeza. Setiap makhluk akan melihat alam dengan realiti berbeza. Kalau tanya mak bapak kita, didik anak tu macam mana?
mereka akan berpegang kepada realiti mereka dididik dulu. Gunakan autoriti, maka anak akan tunduk. Tapi berbeza dengan realiti kita sekarang. Kalau tanya mak bapak moden sekarang, cara nak didik anak, realitinya dah berbeza. Dia tak mendidik anak bukan dengan autoriti, tapi dengan banyak pendekatan lah. Kasih sayang, dengan ilmu, dengan tauladan. Sama juga dengan rasa ikan patin tempoyak. Kan? Ikan patin tempoyak. Tuan-tuan pernah rasa tak yang original ikan patin tempoyak tu? Yang betul-betul original? Tak ada. Sebab realiti setiap tempat berbeza. Tanya orang Perak, dia akan buat resepi Perak dia. Kalau tak suka tempoyak, asam pedas, Melaka. Cuba tanya orang Melaka, mana kedai asam pedas paling sedap? Dia tak jawab. Sebab mak dia buat. Itu paling sedap. Kan? Banyak versi. So, bila kita kata realiti, banyak realiti ni. Sebab dia akan berkait dengan kita pilih latar belakang, latar tempat tu, komuniti di situ, bahan dia. Contoh telur dadar. Telur dadar. Telur dadar daripada telur grade C. Lebih kecil daripada telur dadar daripada telur grade A. Telur dadar, telur grade A berbeza dengan telur dadar daripada telur omega plus. Kandungannya berbeza. Kalau nak sebut tentang realiti. Sama macam telur mata. Tu belum tanya mata yang mana, mata kanan, mata kiri. So, bila sebut tentang hak, realiti dan kepastian, tak ada satu orang manusia pun boleh meletakkan ini the standard. Tak ada. So, bila surah ini datang, Allah sedang meletakkan this is the standard. Cuma, yalah, saya lebih apa? Lebih cenderung untuk mendengar ulasan daripada Nu'man Ali Khan. Lalu antara lain beliau tidak bersama dengan jumhur ulama tafsir yang memaknakan Al-Haqqah sebagai hari kiamat. So, dia kata kalau nak sebut tentang realiti sekarang, manusia perlu lihat dulu realiti itu. Kalau kiamat itu sudah terlalu lambat untuk dia lihat dan untuk dia berubah. So, saya sendiri personally melihat Al-Haqqah bermaksud Quran. Sebab dengan garis panduan Quran yang meletakkan kayu ukur realiti itulah, maka kita boleh belajar dan kita boleh perbetulkan. Ada masa untuk U-turn. Ada masa untuk bertaubat. Kerana Quranlah meletakkan realiti sebenar. Hidup tu bagaimana? Bukankah Nabi beberapa kali pernah memberikan makna baru terhadap istilah tertentu dalam kehidupan? Contohnya Nabi tanya sahabat, bagi kamu kaya tu apa? Nabi tanya sahabat, kaya tu apa? Apa yang kamu faham tentang kaya?
Maka macam-macam versi tentang kaya ni disebut. Kaya begini, kaya begini, kaya begini. Lalu Nabi beri al-haqqah yang baru. Beri makna baru kepada kaya. Nabi kata kaya itu bukanlah kerana dia kaya harta, tetapi kaya hati. So kalau Nabi dah beri definisi baru kepada kaya, kenapa kita masih terikut-ikut dengan idea kaya orang kebanyakan? Kan? Nabi juga beri definisi kuat. Orang yang kuat tu siapa? Nabi kata orang yang kuat tu siapa? Orang yang dapat menahan kemarahan. Tapi kita masih lagi terikat dengan definisi orang kebanyakan. Sedangkan Nabi sudah pun beri al-haqqah. Reality. The reality. Atau Nabi beri definisi baru terhadap orang yang muflis. Orang yang muflis bukannya dia tak ada harta. Bukan kehilangan harta. Tapi orang yang muflis ialah dia bawa banyak kebaikan dari dunia. Tetapi depan Allah semuanya jadi debu. Tapi kita tak guna definisi itu dan tak hidup dengan definisi begitu. So, bila datang al-haqqah, kan 3 ayat berturut-turut datang al-haqqah, tujuannya nak menolak pemahaman masyarakat umum tentang realiti. Allah nak bagi tahu yang realiti kamu lihat tu berbeza dengan realiti sebenar. So, hanya orang beriman yang boleh dilentur, dibentuk dan mereka percaya. Inilah realiti yang Tuhan nak. Lalu mereka usahakan sungguh-sungguh. Namun yang tak percaya mereka akan tolak sungguh-sungguh. Gitu. So, sekarang ni kita belajar agama, kita nak melihat apa kehendak sebenar dari Tuhan melalui kalam dia. Kepatuhan kita kepada kehendak itulah, maka seiring kita melaksanakan al-haqqah. Keengganan kita akan dapatlah balasan-balasan nanti seperti yang di bawah. Seperti ayat-ayat di bawah. Okey. Kalimah ini pula, kalimah al-haqqah ini, kalau dalam ilmu bahasa, dia dilihat sebagai kalimah yang unik. Unik kenapa? Kerana pertama dia dalam bentuk isim dan dia marfu'. Al-haqqatu marfu'. Dan bila dia tu isim dan dia marfu', bila dia isim dan dia marfu', dia mengambil tempat mubtada'. Ni ilmu-ilmu bahasa lah ni. Bila dia isim dan dia marfu', dia mengambil tempat mubtada'. Pemula. Prasyarat untuk buat ayat dalam bahasa Arab, bila ada mubtada', dia kena ada kawan dia. Kena ada khobar. Bila ada mubtada', kena ada khobar. Tapi di sini Allah tak datangkan khobar. Allah tak datangkan khobar. Seolah-olah, bukan seolah-olah, dia tergantung. Tak cukup. Dia macam kita buat ayat macam ni lah. Pada suatu hari, okay, kita dah ada pemula. Pada suatu hari, Kak Syida. Lepas tu kita berhenti. Kenapa dengan Kak Syida? Ayat tu tak habis.
So Allah sedang buat macam tu. Al-Haqqah, reality. Apa? Apa yang jadi reality tu? Apa benda yang hak tu? Dia tergantung. Dia tergantung. Kenapa Allah buat begitu? Kan macam kita nak buat pengumuman. Okey, perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita senyap. So orang yang sedang mendengar tu tertunggu-tunggu. Bila nak teruskan ni? Bila nak teruskan? Rupanya Allah sengaja buat macam tu untuk tarik perhatian kafir Quraisy. Ialah turun tahun bila ni? Fasa kedua. Sekitar tahun ke-6, ke-5 kenabian. Lalu teknik itu Allah guna supaya orang-orang kafir yang asalnya tak berminat nak dengar, dia terus tumbuh perhatian. Gitu. Asalnya tak minat nak dengar, dia akan tumpukan perhatian. Sengaja Allah buat begitu untuk menarik perhatian kita. Okey. Kemudian fungsi yang kedua, kenapa Allah datangkan dalam bentuk isim begitu? Supaya kita merasakan benda tu sangat dekat. Sangat dekat. Kalau dalam penerangan Syekh tafsir tu dia kata, diletakkan dalam bentuk isim dari segi balaghah, ia memberi isyarat yang hari kiamat itu sudah sangat dekat. Kalaupun kita tak memaknakan Al-Haqqah sebagai hari kiamat, tapi Quran tu kan sangat dekat dengan kita. Isim itu menunjukkan dia sangat dekat. Kan, kalau kita tak kenal nama, kita tak rasa orang tu dekat dengan kita. Contohnya dalam kelas kita hari ini, seramai-ramai tidak ni 63 orang, kan ramai tu. Ada antara kita yang guna nama samaran. Zoom user. Siapa Zoom user? Saya tak kenal. Kan? Katie. Siapa Katie? Saya tak kenal. Tapi bila ada Oppo A9, itu dia punya handler name untuk Zoom. Tapi kalau kita sebut Kak Syida, Kak Liza, kan kita akan rasa lebih dekat hanya dengan menggunakan nama. Hanya dengan menggunakan kata nama, kita sudah rasa dekat dan akrab. Ataupun walaupun Hazati Cik Ali saya tak kenal, tapi dengan kita kenal nama tu ada potensi untuk dekat dan akrab. So tiap kali kita baca Al-Haqqah, Mal-Haqqah, rasailah benda tu semakin dekat, semakin akrab dan semakin dekat. Kerana ayat pertama tergantung, lalu Allah datangkan ayat kedua menyahut rasa kebingungan manusia. Kan bila perhatian, okey. Apa dia? Korang tahu tak apa yang perlu diperhatikan? Gitu pertanyaannya. Pertanyaan seterusnya. Korang tahu tak apa itu Al-Haqqah? Mal-Haqqah. Allah tanya kali kedua. Allah susuli dengan pertanyaan supaya rasa nak tahu tu semakin kuat. Supaya rasa nak tahu tu semakin kuat. Dan menariknya, kadangkala dalam Quran, bila Allah tanya, jawapannya Allah tak bagi tahu. Bila Allah tanya, jawapannya Allah tak bagi tahu. Kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke macam mana unta tu dicipta? Allah tak terangkan lepas tu tentang unta. Allah tanya. Kamu tak tengok ke macam mana unta tu?
Alam tara, ayat-ayat tentang alam tara. Kamu tak tengok ke? Kamu tak lihat ke? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. So kadang-kala Allah tanya dan Allah tak jawab. Dan banyak juga ketika bila Allah tanya, kita tak akan tahu jawapan dia. Ada kalanya Allah tanya, Allah tak jawab. Tapi banyak juga keadaan dalam surah ni Allah tanya dan Allah jawab. Allah tanya dan Allah jawab. Mal haqqah. Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Dan kemudian diulangi penekanan kali ketiga. Kenapa sampai 3 kali? Supaya al-haqqah benar-benar beri kesan dalam jiwa. Tadi datang dalam bentuk kejutan. Kemudian Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan. Kali ketiga Allah datangkan dalam bentuk bukan sekadar Allah tanya, tapi Allah datangkan kamu tak mampu nak tahu kalau Allah tak beritahu. Wa ma adraka mal haqqah. Dengan cara apa kamu mampu untuk mencerap, untuk mengetahui, untuk dapat maklumat tentang al-haqqah? Kalau Allah tak bagi tahu, kamu tak akan tahu. Wa ma adraka pernah kita jumpa dalam surah Al-Qadar. Kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dengan cara apa kamu tahu secara tepat bila berlakunya malam Al-Qadar? Tak tahu. Tak tahu. So, wa ma adraka, adra dia bermaksud kemampuan untuk mendapatkan maklumat, kemampuan untuk berfikir. So, Allah bagi tahu, selagi mana Allah tak bagi tahu, selagi itu kamu tak tahu apa dia al-haqqah tu. Sebab tu bila para ulama menafsirkan al-haqqah sebagai hari kiamat, itu adalah percubaan, attempt mereka. So, kalaupun kita bersalah, kita memang bersalah pun. Kalau kita tidak sepakat dengan ulama tentang maksud al-haqqah, dia adalah attempt, percubaan kita untuk memahami kalimah tu dari dimensi yang berbeza. Dia bukannya, Ustaz, al-haqqah ni hari kiamat. Ustaz, mana boleh tukar-tukar? Tak. Kalimah haqqah tu sendiri bukan bermaksud kiamat. Final. So, ayat kedua, ketiga, ayat pertama, kedua dan ketiga, berulang kali Allah tukar tentang, Allah ulang tentang haqqah, dan Allah ulang soalan yang sama. Pertama, untuk menekankan kepentingan. Memang tak ada orang boleh jawab, memang taklah sampai bila-bila. Bila Allah tak bagi maklumat, kita takkan boleh jawab. Terutamanya, maklumat tentang kaum terdahulu. So, bila Allah kata, wa ma adraka mal haqqah, kamu tak akan tahu tentang al-haqqah kalau Allah tak beritahu. Sama seperti kamu tak akan tahu apa yang berlaku kepada kaum terdahulu kalau Allah tidak bentangkan dalam Quran. So, dengan kata lain, kalimah al-haqqah masih belum dijawab. Tiga ayat pertama itu masih belum menjawab al-haqqah itu apa. Kita akan dapat jawapan al-haqqah. No, nanti. Ayat keberapa? Ni. Ayat 51. Surah ni 52 ayat. Ayat 51. Baru Allah jawab tentang al-haqqah itu apa. Wa innahu lahaqqul yaqin. Itulah realiti sebenar. Itulah hak yang sebenar. Apa dia? Quran.
So, persoalan-persoalan tentang haqqah belum dijawab. Belum dijawab. Cuma Allah datangkan rasa tertanya-tanya. Allah datangkan rasa helpless kita. Allah datangkan rasa ketidaktahuannya kita. Bila kita rasa tak tahu, maka kita bergantung kepada guru untuk dapatkan jawapan. Dengan cara macam tu, ilmu tu lebih melekat daripada berbeza dengan kita rasa kita tahu dan kita rasa ini tak penting buat aku. So Allah bangkitkan dulu rasa tak tahu. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. So bila manusia mula tertanya-tanya, aku macam mana aku nak dapatkan maklumat haqqah ni? Allah belum bagi tahu ni. Dan kemudian Allah bagi tahu. Allah tidak bagi tahu tentang al-haqqah, tapi Allah bagi tahu. Ada maklumat yang hanya dari Allah. Barulah kamu dapat maklumat. Selagi Allah tak reveal, kamu tak akan tahu apa-apa. So dasar kepada ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kamu tak tahu. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Ini contoh ilmu yang kamu tak akan tahu kalau Allah tak bagi tahu. Apa dia? Maklumat tentang kaum terdahulu. Kaum Samud dan Ad. Mereka mendustakan. Dan mereka mendustakan bil qari'ah. Al-qari'ah itu apa? Al-qari'ah itu apa? Dia kata yang menggemparkan dan mengharukan. Qari'ah maksudnya ketukan yang kuat. Ketukan yang kuat. Tuan-puan, bila datang bencana alam, kan nanti Allah akan bagi tahu tentang angin kuat, kaum Samud kenapa bittaghiyah, kaum Ad kenapa kena angin kuat. Bukan kita tak pernah rasa, tak pernah lalui ribut dan taufan, angin kuat. Tapi tatkala bencana tu datang, dia kan ada tahap-tahap dia. Dia ada tahap-tahap dia. Tahap pertama mungkin kita dengar ramalan kaji cuaca. Sehari sebelum datang ribut. Seminggu sebelum datang ribut. Okey, berhati-hati semua. Kita mungkin akan hadapi ribut. Panas. Kita mungkin akan hadapi ribut. Semua bersiap sedia. Kalau ada rumah, ada bangka kat bawah rumah, tolong masuk dalam bangka. Sediakan keperluan. 2 hari sebelum datang. Peringatan lagi. Hari kejadian. Apa tanda dia? Kita nampak awan hitam berarak. Lalu kita mula rasa angin mula bertiup kuat. Kemudian kita nampak pula daripada jauh kereta dah mula terbang. Kemudian kita mula menyorok di bawah bangka. Dan sekarang Allah gambarkan azab tu berbentuk ketukan di pintu. Kita dah bersembunyi ni. Pintu kita sedang diketuk-ketuk. Kan kalau angin kuat, kita dengar macam-macam bunyi dekat luar. Tapi bayangkan bunyi itu berada di depan pintu. Itu maksud bil qari'ah. Azab itu sudah di depan pintu. Kau sembunyilah kat mana pun. Azab tu sudah berada di depan pintu.
Kenapa? Kerana tindakan mereka mendustakan berulang kali. Kadzabat itu mubalaghah, berulang kali. Setiap kali diingatkan, dia tolak. Setiap kali datang, dia tolak. Setiap kali datang, dia tolak. So, daripada ayat bil qari'ah tu, Allah nak kita gambarkan. Pintu kita sudah diketuk. Azab nak minta izin masuk. Wow. Dan ini satu-satunya tempat kaum Samud, cucu disebut dulu berbanding atuk. Ad adalah generasi terdahulu sebelum datangnya Samud. Selalunya Allah sebut Adu wa Samud. Ad dan Samud, Ad dan Samud, Ad dan Samud. Tapi kali ini Allah sebut cucu dulu berbanding atuk. Kazzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Ad ialah kaum yang datang selepas Nabi Nuh. Samud pula datang selepas Ad. Mereka bukannya tidak pernah menyaksikan, mendengar berita dan cerita tentang apa berlaku pada kaum Nuh. Terutamanya kaum Ad. Mereka menyaksikan banjir besar kerana mereka adalah keturunan daripada orang-orang atas bahtera. Semuanya beriman. Kaum Ad muncul daripada keturunan tu. Tapi keturunan orang baik belum tentu baik. Sebab tu jangan berbangga dengan keturunan. Kadang kita kan suka berbangga dengan keturunan. Aku punya atuk nenek dulu panglima tau. Ataupun atuk nenek aku dulu kiai. Ya, atuk engkau kiai engkau. So, mereka adalah satu kaum yang menyaksikan kesan banjir besar, lalu mereka bukannya semakin tunduk, tetapi semakin mencari jalan. Bagaimana kalau datang banjir kedua? Bagaimana kita nak elak? Jeng, jeng, jeng. So, kaum Ad, dia buat rumah tinggi-tinggi di puncak-puncak gunung. Supaya kalau banjir, kami sudah bersedia, kami selamat. Dari mana kaum Ad boleh datang idea semacam tu? Idea untuk mengelak daripada azab. Kan? Dan cara berfikir yang sama, kita nampak dalam filem-filem Hollywood. Terutamanya bila mereka datangkan tentang dunia kiamat. Kan idea mereka ialah macam mana manusia boleh selamat daripada azab tu. Selamat daripada bencana kiamat tu. Macam mana? How human can survive? Idea itu semua datang daripada syaitan. Syaitan yang membisikkan. Lalu, orang-orang barat, pemikir barat, dia rasa, ini adalah berpunca daripada insting manusia tu nak terus hidup. Tak, dia bukan insting. Idea dari syaitan. Kalau tak, kenapa Allah perlu mention dialog anak Nabi Nuh dengan ayah dia? Why Quran perlu mention? Adakah semata-mata nak highlight tentang hubungan anak dan ayah,
satunya Muslim, satunya kafir, akan terputus. Adakah semata-mata itu? Apa idea anak dia? Tu, aku boleh selamatkan diri aku. Semua idea daripada siapa? Syaitan. Yang menggelincirkan manusia yang dirasa, kau boleh selamat. Kalau kau buat macam ni, kau selamat. Orang makan rasuah. Macam mana dia boleh confident? Boleh terima rasuah? Sebab syaitan sudah bisik. Kau buat macam ni, orang tak boleh trace lah. Dia dah fikir panjang dah tu. Ni kalau aku dapat macam ni, aku tak nak terima online transfer, nanti akan ada trace money trail. Baik aku minta cash. Tak pun kalau tak cash, okey, duit ni aku nak apa? Aku nak melancong, aku suruh dia bayar. Aku tak keluar duit. Manusia akan berkreatif bagaimana nak selamat. So, kaum Ad, dia buat begitu. Dia buat rumah-rumah yang tinggi, supaya kalau datang banjir kali kedua, mereka boleh selamat. Sebab perlu diingat tuan-puan, sepanjang zaman, yang musnah, yang diazab di dunia, yang dihancurkan ialah manusia. Kaum Ad habis, kaum Nuh habis, kaum Samud habis. Tetapi syaitan yang menghasut mereka masih hidup. So Allah nak kita belajar realiti itu. Bukan sekadar baca, oh ini kaum terdahulu. Tak. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka boleh berfikir mereka selamat dari azab? So kalau kita tidak nak berusaha supaya terselamat daripada bisikan-bisikan tu, maka tak kala kita tergelincir terbuat maksiat, terumpat orang, yakinilah bahawa kita takkan selamat selagi kita tak bertaubat dan perbaiki kesalahan kita. Tu cara berfikir berbeza. Aku takkan selamat ni, aku takkan selamat. Para sahabat, dia akan sentiasa rasa dia takkan selamat. Sebab tu mereka boleh nangis waktu solat, waktu taubat, dan sangat berhati-hati. Sebab mereka sentiasa rasa mereka takkan selamat. Tak boleh lari daripada Allah. Seperti mana Quran itu mubin, tipu daya syaitan juga mubin. Sekarang ni pertembungan dua mubin. Mubin pertama, mubin syaitan itu, tipu daya syaitan yang mubin, jelas mempengaruhi gaya berfikir anak Adam. Kalau dia buat salah, dia akan cari jalan macam mana nak selamat. Macam mana nak selamatkan diri. Bukan macam mana nak selamat dari azab Allah, macam mana nak selamatkan diri. Mubin kedua, mubin dari Quran, mengajak kita bagaimana nak capai keselamatan dari azab Allah dan sejahtera di bawah lindungan Allah. So, dah mula nampak haqqah tu macam mana? Realiti yang kita perlu pegang. Bukan tak mengelak, tetapi mengaku salah. So, kalau betul dah, kalau kita mula belajar untuk mengaku, maka lambat laun kita punya ego kita akan luntur. Maka menjadilah kita hamba Allah yang
benar dan baik. Okey. So, kenapa mereka kena azab? Sebab kazzabat. Mendustakan. Deny. Celik tafsir menjelaskan mereka terus membantah ajaran tauhid. Bukan sekadar membantah, mereka malah merancang pula untuk lari dari Tuhan. Okey. Kemudian fa'amma Samud, tadi Allah sebut tentang dua kaum, kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah, mereka berkongsi rasa yang sama, berkongsi kesalahan yang sama. Apa kesalahannya? In denial, tak nak terima, degil dan tak nak terima. Kesalahan yang sama, dua kaum berbeza, dan Allah terangkan bagaimana mereka diazab. Fa'amma Samud, untuk Samud, fa'uhliku bit-taghiyah. Kami halaka, kami binasakan mereka. Halaka ni kami binasakan. Dan halaka, bentuk kebinasaan tu, mereka langsung tak boleh bangkit semula. Halaka ni dibinasakan dengan sehancur-hancurnya, tanpa ada sebarang trace, tanpa ada sebarang kesan. Halaka. Perkataan yang sama Allah guna untuk menggambarkan apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Perkataan halaka, perkataan yang sama Allah gambarkan apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Cuma dalam surah Yusuf, Allah tidak habiskan Allah tidak habiskan, tidak terangkan bagaimana Nabi Yusuf wafat. Tapi surah Ghafir ada disebut ketika orang kabinet Firaun tu sedang sekolahkan Firaun, berdebat, dan dia sebut tentang Yusuf. Di sini. Hatta iza halaka. Walaqad ja'akum Yusuf min qabl. Datang Yusuf sebelum ini dengan bawa bukti yang sama. Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bi. Namun tetap tak percaya. Hatta iza halaka. Sehingga dia musnah. Apa maksud halaka kat situ? Apakah Yusuf dibunuh? Ada assassin? Bukan mati-mati biasa, tapi mati dibunuh ke? Atau macam mana? Tak kala Yusuf melalui pengalaman pahit itu di akhir kehidupan dia, qultum, kamu setuju untuk berkata, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Harap-harap lepas ni Allah tak akan utuskan selama-lamanya rasul yang macam ni. Ui. Itu halaka. Fa'uhliku halaka. Kemudian perkataan bit-taghiyah. Bit-taghiyah. Ba dekat sini bawa dua maksud. Maksud pertama, Samud diazab kerana mereka melampau batas. Ba dekat situ bermaksud melampau, kerana melampau batas. Samud diazab kerana mereka buat sesuatu, kerana mereka melampau.
ba yang sama boleh dimaksudkan dengan maksud dengan. Kalau tadi ba bermaksud kerana, ba yang kedua bermaksud dengan. So, maksud ayat kedua begini. Samud diazab dengan sesuatu yang melampau. Bitariyah, azabnya itu adalah azab yang melampau. Apa maksud azab melampau ni? Kalau maksud pertama tadi kita boleh, oh betul lah Ustaz. Diorang melampau tu, perbuatan mereka melampau tu lah melayakkan mereka diazab. Itu maksud yang pertama. Tapi kalau maksud kedua, mereka diazab dengan sesuatu yang melampau. Apa tu? Dan bila kita baca tentang azab Samud ni, mereka mati berdiri. Mati berdiri itu macam mana? Mereka dimusnahkan dengan paluan petir. 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 Kita bukan tak pernah dengar petir dan guntur. Pernah dengar. Tapi rupanya selama ini yang kita dengar, petir dan guntur itu datang dalam bentuk sangat terkawal tanpa membahayakan kita. Contoh lain. Ini apa? Sebotol air. Air kan? Air ini makhluk Allah yang taat. Dalam keadaan biasa kita boleh dapat manfaat daripada air. Tapi kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan air yang sama. Waktu itu air tu jadi at-taghiyah, air yang melampau. Kaum Ad selepas ini juga diazab menggunakan elemen angin. Kita bukan tak pernah rasa elemen angin ni. Tapi makhluk yang sama Allah boleh titahkan, boleh arahkan agar bertindak melampau untuk mengazab kaum tu. So rupanya dalam keadaan aman, mengambil kira dua ayat dalam surah Qalam sebelum ni, dalam keadaan aman, kita rasa angin, kita minum air, waktu hujan ada kilat, dalam keadaan aman. Melihat elemen-elemen alam ini menjadikan kita semakin tunduk. Kerana Allah tundukkan mereka buat kita. Kerana air yang sama pernah menenggelamkan dunia. Angin yang sama pernah jadi azab kepada kaum Ad. Petir dan guruh yang sama pernah jadi azab kepada kaum Samud. Atiyah tu nanti. Atiyah tu nanti. Belum sampai, baru ayat 5. Pelan-pelan. Dia ada beza tu. Tariyah dengan Atiyah. Tuan-puan, rupanya kita dapat hidup dengan sejahtera. Kerana alam ini Allah tundukkan sesuai untuk kita. Mereka boleh melampau, tapi tak. Sebab ketaatan mereka pada Allah. Kalau makhluk itu boleh tunduk patuh perintah Allah tidak melampau, kenapa tidak kita tunduk patuh perintah Allah dan tidak melampau? Kalau mereka makhluk-makhluk itu
ada kapasiti untuk melampau, tapi mereka tak melampau sebab taat perintah Allah. Kita yang tak ada apa-apa, kenapa kita boleh bertindak melampau? Itu next reality. Reality seterusnya. Reality kepatuhan dan ketaatan. Fa'amma Samud fa'uhliku bit-taghiyah. Mereka dimusnahkan dengan sesuatu yang melampau. Kita mungkin boleh letakkan kat situ apa? Peribahasa. Peribahasa. Apa peribahasa yang sesuai? Sarang tebuan jangan dijolok. Kan? Benda biasa-biasa, aman, tenteram, janganlah kita kucar-kacirkan. Benda normal dengan ketaatan, janganlah kita undang bala. Makhluk Allah boleh melampau atas diri kita. Jangan diundang benda tu. Hanya kerana kesalahan-kesalahan kesilapan kita. Sarang tebuan jangan dijolok. Bittariah. So, cukup satu ayat menggambarkan betapa kesilapan tu datang daripada kaum Samud. Kaum Samud. Cuma, yang perlu dilihat lagi ialah Allah sebut satu kaum. Satu kaum. Dan Allah tidak pernah sebut siapa manusia dalam kaum Samud tu. Nama pemimpinnya, nama orang-orang jahatnya. Tak, Allah sebut satu kaum. Dan satu kaum tu dimusnahkan. Kenapa tak ada nama individu? Kalau ada nama individu, bolehlah kita, betul lah, jangan ikut macam si Fulan tu. Jangan ikut macam si Nazri tu. Tapi ini satu kaum. Why? Satu kaum. Satu kaum besar. Kerana kaum itu dia takkan berlaku kegiatan melampau dalam tempoh satu malam. Dia boleh jadi bermula daripada satu individu, lalu tak ada orang tegur, dan dia berjangkit pada individu kedua, individu ketiga. Taghiyah dalam kaum itu sudah dinormalisasi. Taghiyah dalam kaum tersebut sudah menjadi normalisasi. Bila kegiatan melampau, penindasan melampau menjadi budaya, itu jam azab Allah turun. Tapi sebelum tu, siapa yang datang kepada kaum Samud? Nabi Nabi Saleh. Dan kita tahu latar belakang ceritanya tu. Nabi Saleh. Kemudian, wa amma Ad. Betul. Sekarang Al-Ulah tu tempat Madain Saleh tu sudah jadi tempat pelancongan. Sedangkan Nabi larang, tegah, takut penyakit kaum tu berjangkit pada kita. Well, ada kita kisah. Yang penting untung. Yang jaga pula tempat tu orang Arab. Arab dulu kan jahiliyah. Apa dia kisah? Yang penting masuk. Larangan Nabi macam tak nampak. Lebih-lebih lagi tempat tu sudah diiktiraf sebagai apa? Tapak warisan UNESCO. Larangan Nabi sudah tidak diambil peduli. Bukan Nabi tak bagi pergi. Pergilah. Tapi pergi dengan keinsafan. Kalau perlu nangis, nangis.
Kita tak nak perangai macam tu. Tapi semua orang pergi dengan semangat begitu ke? Tidak. Tidak. Terutamanya mereka yang leka dan lalai. Kat kita ni memang tempat lalu lalang leka dan lalai. Sehingga kan 11.29 kita tak perasan. Jadi kerana 11.29 kita tutup dulu dan kembali kepada moderator kita. Masya Allah Ustaz. Rasa macam baru start je Ustaz. Okey. Apa nak kita simpulkan dengan perkongsian pagi ini adalah dengan satu disebabkan dengan kazab. Disebabkan kazab kita, Allah mendatangkan kita sebagai apa? Toriyah tu. Dah menjadi satu kebiasaan. Kita lupa apa yang macam kata Allah bagi kita satu kurniaan, tetapi kita salah guna kurniaan Allah itu. Dan dia menggunakan satu kemungkinan daripada Allah, dan Allah boleh mengantar azab kepada kita untuk kita sedar yang kita ni sebenarnya dah buat sesuatu yang mengundang orang kata spark kemungkinan Allah. Jadi Al-Haq ni belum sampai kepada penghujung baru sekali dah macam teaser je Ustaz dia punya kupasan pagi ni kan, sebab rasa macam belum masih banyak lagi Ustaz. Macam dah sampai ke penghujung waktu kita sebenarnya. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi rasanya terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni. Semuanya macam tak sangkalah yang Al-Haq ni dia merupakan sesuatu amaran daripada Allah. Tapi pertanyaan Allah tu tergantung kan. Allah sengaja buat kita macam dia tanya kat kita apa itu Al-Haq dan tergantung. Kebanyakan dalam Quran macam tu Ustaz kan, ayat-ayat yang tergantung tu. Tapi buat kita ni dan kita baca terjemahan tanpa ulasan, tanpa penerangan, jadi kita tak dapat nak dapat bayangkan pembayangan daripada pertanyaan Allah tu. Melainkan kita duduk dalam kelas macam ni dan Ustaz explain mengapa Allah buat macam tu. Kenapa Allah suruh kita buat, kenapa Allah adakan pertanyaan macam tu, dan tergantung. Rupanya Allah nak suruh kita, Allah tarik perhatian kita di next ayat tu dan juga surah tu, kenapa? Dan kita kena berfikir dan kita kena rupanya Allah nak suruh kita ni ada satu lagi maknanya bila bertanya macam tu, kita kena bersedia untuk seterusnya, untuk sesi seterusnya. Maksudnya perhatian kita lah, supaya kita ambil perhatian pertanyaan Allah tu dan kita berusaha untuk memahaminya dan kita berusaha untuk tadabbur lah surah-surah yang Allah janji ni kan. Al-Haq ni memang tak nampak dia punya, tak nampak dia, selalu tak bermain di mulut kami lah kan, memang tak bermain di mulut kami lah. Surah Al-Haq ni memang asing sikit lah, tapi pagi ni penjelasan Ustaz ni orang kata betul tak Liza? Sesuatu yang orang kata tak diwajangkan kita dah. Pada surah Al-Haq ni ada mesej yang Allah sampaikan. Aduh, subhanallah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan pagi ni. InsyaAllah kita sambung pada sesi akan datang dengan ayat yang ke-6. Ustaz, rasa macam tak cukup lagi Ustaz. Jadi kaitan dengan soal kalam dan juga soal Ma'arij Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita terpaksa apa dengan masa kita kan, nanti masing-masing ada lain juga. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dengan kekenangan daripada kelapangan masa Ustaz juga. Kalau ada rezeki pagi-pagi lah, jika ada petang-petang lah. Tapi yang pasti kita pastikan surah ini kita dapat information seterusnya pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz, sahabat-sahabat semua dan Ustaz. Kita end sesi kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum Tim J. Terima kasih semua. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua. Terima kasih.
kasih semua. Alhamdulillah kita pun Nanti hari sudah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ayah. Terima kasih Kak Ayah. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Rasa macam kan, rasa macam tak kita tak prepare lagi nak berhenti kan Liza? Tiba-tiba kita tak jam dah 11.30. Rasa macam baru mula. Betul kan? Rasa macam information yang saya sampaikan tu macam Selama ni kalau saya baca tu macam Al-Haqqah tu saya kata kiamat lah. Tapi bila Ustaz cakap benda tu satu realiti, benda apa Ustaz ambil tafsiran tu sebagai Al-Quran. Jadi betul lah Al-Quran tu lah realiti yang akan bagi pendedahan kat kita, peringatan kepada kita. Sebab tu Allah masukkan awal-awal tu cerita kaum Samud dan kaum Ad supaya kita ambil pengajaran daripada kisah tu. Sebab kaum tu yang dibinasakan kan. Yang tu dibinasakan di dunia dah Allah dah tunjuk. Ini kalau kata nak binasakan akhirat esok, kita kena ambil pengajaran daripada kisah tu. Sebenarnya. Tapi itulah yang ada pendapat ulama mengatakan kiamat tu kan. Punya dalil untuk pada kiamat tu. Berlaku kiamat kan. Kita dah fokuskan bila berlakunya azab tu. Ya, kalau di dunia tak selamat dah tu, ke akhirat esok lagi memang confirm tak selamat. Maksudnya kan Allah bagi Taubat. maksudnya Allah bagi azab. Maksudnya Kiamat kecil. Pada kita kalau istilah kiamat tu bila Allah sampaikan, Allah hantar azab, maknanya itu seolah-olah macam kiamat yang akan berlaku. Satu ibrah daripada berlakunya azab. Azab kiamat kan. Azab Tapi ya. bila Ustaz, bila Ustaz explain pasal Al-Quran tu macam rasa macam sebab hari ni kita pengalaman kita memang ada benda tu azab kiamat, tapi bila nak hadam balik dengan Al-Quran tu mana boleh dikatakan. Tapi bila saya cakap betul benda tu kan, pernyataan tu merupakan pernyataan sentiasa datang daripada Al-Quran kan. Kita dapat sikit-sikit pun jadilah ya. Ya Kak Ayah, betul Kak Ayah. Takut dengar. Itulah. Itu Alhamdulillah. Ada pernyataan yang kita Al-Haqqah ni kan. So kita jumpa lagi Kak Ayah esok insyaAllah dengan pengajian sirah ya. Jangan lupa pengajian sirah tu. Jangan lagi esok pagi insyaAllah. Terima kasih semua. Kita keluar pagi ni. Kita jumpa lagi esok pagi dengan yang itu kena pergi klinik. Tu yang Kak Ayah tak dapat. Kadang ambil darah. Jumpa doktor. Ambil darah apa lama. Sampai pukul kadang-kadang sampai pukul 1 lebih. Orang ramai. Orang ramai. Ya, baik. Lepas nanti insyaAllah kalau ada rezeki, so jumpa esok ya. Dengan tu saya angkat sebagai lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nik. Adik Liza. Ya, baik.